Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Syirafiza binti Ibrahim yang mengajar subjek SCCA 1023 Teori Komunikasi. Kumpulan kami terdiri pada 4 orang iaitu saya sendiri Zuriati binti Muhammad 283932, Ain Syahidah binti Muhammad Isa nombor matrik 283984, Nur Farisha Idrina binti Muhammad Ahir 283871 dan ahli kumpulan yang terakhir iaitu Fatin binti Abdullah Zawawi dengan nombor matrik 283735. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin binti Abdullah Zawawi, nombor matrik 283735. Untuk tugasan kali ini, saya akan membentangkan berkenaan dengan teori-teori komunikasi. Untuk pengenalan, komunikasi boleh dianggap sebagai satu proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Proses di mana manusia berkongsi atau bertukar-tukar idea, maklumat dan perasaan. Komunikasi yang berkesan membolehkan manusia memahami antara satu sama lain, manakala sebaliknya pula akan menyebabkan salah faham antara manusia dan boleh mencetuskan konflik. Pengertian komunikasi oleh Hybels dan Weavers melihat komunikasi sebagai satu proses di mana seseorang berkongsi maklumat, idea dan perasaan. Bynes 1975, komunikasi sebagai satu proses interaksi sesama manusia di mana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat, gerak isyarat atau simbol. Abraham pula menyatakan komunikasi merupakan satu proses yang berterusan melibatkan pemindahan maklumat daripada sumber kepada penerima dan ada maklum balas di antara kedua-duanya. Definisi teori. Menurut Craven dan Shield, teori ini adalah kenyataan yang mengandungi konsep-konsep dan perkaitan di antaranya yang membolehkan seseorang memahami, menjelaskan, menerang, menilai dan membuat ramalan dan kawalan terhadap fenomena. Little John pula berpendapat bahawa teori ialah percubaan untuk menerangkan atau menjelaskan pengalaman, idea tentang bagaimana sesuatu kejadian berlaku. Manakala Griffin pula pada tahun 1997 menyatakan teori ialah peta tentang kebenaran dan jawapan sementara yang dibentuk bagi persoalan yang timbul tentang sesuatu fenomena. Seterusnya ialah definisi teori komunikasi. Menurut Cragen dan Shield 1998, teori komunikasi ini ialah hubungan di antara konsep teoretikal yang membantu secara keseluruhannya atau sebahagiannya. Menurut Little John pula pada tahun 1996, teori komunikasi ialah satu teori terutamanya yang berkaitan proses komunikasi itu sendiri. Dan terakhir, menurut Borman 1998, teori komunikasi ialah satu perkataan atau istilah yang merupakan payung untuk semua perbincangan dan analisis yang dibuat secara berhati-hati, sistematik dan sedar tentang komunikasi. Seterusnya ialah sejarah dan latar belakang teori komunikasi. Pada tahun 19 hingga 1930 ialah era awal di mana ia mempengaruhi penerima melalui hebahan awam ataupun kita panggil sebagai public address, interpretasi lisan, drama, debat dan perbincangan meja bulat. Seterusnya pada tahun 1930 hingga 1960 iaitu era komunikasi sains sosial, 1950 hingga 1970 ialah era revolusi empirik, 1960 hingga 1970 ialah era pergolakan 60-an, 1965 hingga 1980 ialah era retorik baru, 1970 hingga 1980 ialah era pencarian model sejagat dan terakhir pada tahun 1980 hingga ke sekarang ini merupakan era pergolakan bidang komunikasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farisha Idrina binti Muhammad Ahir 283871. Saya akan menerangkan mengenai konsep utama teori komunikasi. Terdapat beberapa teori, tapi saya akan menjelaskan 3 saja teori yang ada. Inilah. Yang pertama, teori semantik umum iaitu merupakan terhasil daripada kajian-kajian yang terawal yang dibuat tentang penggunaan perkataan iaitu verbal sebagai simbol utama yang digunakan untuk berkomunikasi. Teori semantik ini memberi fokus kepada bahasa sebagai simbol. Ciri-ciri simbol tersebut adalah simbol ialah arbitrary iaitu maksud
berubah mengikut budaya masyarakat setempat. Yang kedua, simbol ialah abstrak. Dan yang ketiga, simbol kabur iaitu mempunyai pengertian yang kabur dan pelbagai. Okey, untuk teori interaksi perlambangan dipelopori oleh George Herbert Mead iaitu 1969. Mead ini menyenaraikan beberapa konsep penting iaitu yang pertama adalah minda yang didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan simbol yang mempunyai maksud sosial sepunya. Konsep yang kedua adalah konsep pendiri di mana kemampuan untuk merenungi diri sendiri daripada perspektif individu yang lain. Konsep ketiga, konsep aku dan saya iaitu keupayaan individu menjadi objek dan subjektif untuk diri sendiri. Untuk yang terakhir sekali adalah konsep mengambil peranan iaitu di mana menghayati perspektif orang lain dan melihat pengalaman sendiri daripada pandangan mereka. Okey, teori yang ketiga iaitu teori perantaraan makna iaitu dipelopori oleh Charles Osgood 1950. Beliau merupakan seorang profesor dalam bidang psikologi dan komunikasi daripada University of Illinois. Iaitu beliau juga mencipta 3 teori iaitu tahap pertama, kedua dan ketiga. Okey, untuk tahap yang awal, situasi tersebut di mana berlakunya guruh dan bunyian itu masuk ke dalam saraf sensori di dekod dan dikenal pasti sebagai petanda kepada sesuatu. Okey, untuk tahap kedua itu pengertian yang tadi itu dikembangkan melalui penggabungan input panca indera terhadap apa yang dilihat. Untuk yang ketiga pula, simulasi dalaman dienkod kepada tindak balas terhadap perkataan yang didengari. Okey, penerangan di atas merupakan menerangkan setiap individu terhadap sesuatu kejadian adalah sangat kompleks. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi, saya Zuriati binti Muhammad, nombor matrik 283932. Bahagian saya pula, saya akan menerangkan tentang idea ataupun andaian teori-teori asas komunikasi ini. Teori-teori asas komunikasi ini seperti yang kita telah sedia maklum adalah merupakan asas komunikasi yang digunakan untuk menerangkan dan mengenal pasti konsep-konsep asas komunikasi. Ianya juga dikatakan untuk menjelaskan interaksi di dalam komunikasi dan merupakan asas bagi perlakuan manusia. Selain itu juga dikatakan bahawa ciri-ciri teori asas ini tidak mempunyai had masa, iaitu ianya juga boleh menerangkan fenomena yang berlaku pada zaman dahulu, sekarang dan pada masa yang akan datang. Pelbagai juga teori-teori asas komunikasi yang telah kita sedia maklum yang membantu dalam bukan sahaja dalam memberi maklumat, menerima ataupun sekaligus ianya juga membantu dalam membuat keputusan. Kita akan tengok poin yang pertama iaitu kekeliruan dan salah faham dapat dielakkan. Menurut andaian ini, kekeliruan dan salah faham dapat dielakkan jika kita memahami bagaimana perkataan sebagai simbol utama untuk kita berkomunikasi digunakan dengan sebaiknya. Dan ianya juga boleh jelas difahami oleh penerima yang hendak menerima apa yang hendak disampaikan dan maklumat akan lebih jelas difahami. Selain itu, beberapa tokoh telah melakukan kajian untuk mengkaji bagaimana penggunaan perkataan-perkataan ini boleh menyebabkan kekeliruan dari segi maksud dalam berkomunikasi. Seterusnya, poin yang kedua adalah gangguan ialah musuh informasi, di mana dikatakan bahawa bunyi bising yang mengganggu lebih daripada hanya bunyi yang lain yang kedengaran atau statik di dalam talian. Gangguan ini dianggap sesuatu yang boleh menyekat keupayaan saluran yang membawa informasi kepada penerima. Selain itu, bunyi bising atau gangguan ini juga terdiri daripada tulisan yang tidak kemas, suara yang tidak jelas, pergerakan visual yang agak keterlaluan yang boleh mengganggu konsentrasi komunikasi adalah dianggap gangguan informasi jugalah.
Seterusnya, poin yang ketiga, individu yang terlibat dalam sesuatu perbualan akan membina realiti sosial mereka sendiri, di mana secara umumnya bahawa individu yang terlibat dalam sesuatu perbualan dan membolehkan realiti sosial mereka terbina dengan sendirinya melalui komunikasi. Teori ini juga dikatakan memberi faedah kepada kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ida binti Muhammad Isa, nombor matrik 283984. Saya akan membentangkan tentang relevan teori dengan realiti keadaan komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam atau korporat. Okey, dia terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, pelaksanaan komunikasi perlu dimulakan dengan penetapan objektif dan pemilihan khalayak yang sesuai bagi memastikan objektif tersebut dapat dicapai. Manakala yang kedua, iaitu komunikasi yang baik. Individu yang menyampaikan mesej secara lisan dan tidak lisan dengan teliti dan dalam keadaan bersedia bagi mengelakkan kesilapan maklum balas yang diberikan. Yang terakhir sekali iaitu yang ketiga. Setiap individu di dalam pasukan perlulah menyampaikan mesej antara satu sama lain dengan teliti dalam keadaan yang bersedia. Seterusnya, mesej merakumi sokongan dalaman dan luaran. Sokongan dalaman, kemudahan prasarana, latihan sistem pengukuhan yang difahami oleh ahli untuk mengukur prestasi keseluruhan ahli organisasi. Manakala sokongan luaran iaitu berkaitan dengan sumber-sumber yang disediakan kepada ahli pasukan bagi memastikan kerja-kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian saja pembentangan daripada saya. Analisis atau kritikan terhadap teori. Terdapat beberapa kritikan yang dikritik pada teori tersebut, tapi saya akan menerangkan 3 saja, iaitu teori informasi. Menurut Janet Berles yang mengkaji kes-kes komunikasi yang equivokal, teori tersebut seolah-olah mengenepikan faktor manusia dalam proses komunikasi interpersonal. Apabila diaplikasikan kepada situasi komunikasi interpersonal, teori tersebut menjadikan manusia ini seolah-olah tidak beremosi dan pasif. Okey, untuk yang kedua, teori kognitif disonan. Itu dikatakan terlalu kompleks dan persepsi kendiri lebih mudah dipahami. Walau bagaimanapun, teori tersebut banyak menyumbang terhadap bidang pemujukan. Teknik tekanan mungkin berhasil dilaksanakan sekiranya ia dilakukan pada tahap yang betul. Tekanan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tindakan menjadi paksaan. Perubahan hasil teknik pemujukan ini dikatakan tidak akan kekal lama lah. Okay, untuk yang terakhir, teori himpunan tindakan. Teori ini dikatakan tidak mencipta landasan baru. Selain itu, dia mengandaikan bahawa manusia belajar daripada apa yang berlaku daripada konsep rekod-rekod prosedurnya. Namun kenyataan, manusia sering tidak belajar daripada apa yang pernah dialami sebelum ini. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya kita akan tengok bahagian yang terakhir daripada keseluruhan teori-teori asas komunikasi inilah kita akan simpulkan. Secara keseluruhannya, teori-teori asas komunikasi ini adalah terhasil daripada pelbagai jenis sudut, di mana ianya banyak membantu kita dalam kehidupan seharian dan membantu kita dalam menjalankan tugas, tidak kira dari segi peribadi maupun dari segi pekerjaan. Pelbagai juga pendapat daripada tokoh yang telah mencipta pelbagai jenis andaian, idea maupun dari segi kritikan dan konsep yang dilihat banyak membantu dalam memastikan sistem-sistem komunikasi ini dapat disampaikan mengikut kehendak dan memudahkan penerima untuk menerima maklumat. Dalam pada dunia yang semakin moden ini, semakin canggih juga alat-alat komunikasi yang dapat kita lihat yang dapat membantu dalam menyampaikan maklumat dan sangat berkesan. Ianya juga tidak tertakluk pada penyampaian kepada maklumat sahaja, tapi dikatakan komunikasi juga dapat membantu dan sangat membantu dalam membuat sesuatu keputusan, tidak kira penting atau tidak bagi kehidupan sekarang dan akan datang. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.